Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu, suara boleh dengar tak? Cuba komen dekat situ. Boleh dengar tak suara? Line tak apa okey. Tapi cuba komen kalau suara boleh dengar. Suara okey tak? Okey. Okey, boleh dengar tak suara? Seorang tolong komen. Okey. Boleh. Suara okey ke tak? Terus sekarang ada 33. Okay, boleh dengar Okey. So, okey, jadi insya-Allah kita boleh mula kot taklimat kita pada malam ini insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jadi pada malam ni uh, saya ada kesempatan lah untuk uh, bagi taklimat berkenaan dengan latihan industri. InsyaAllah. Sekejap Okey, so kita terus kepada kita punya taklimat pada hari ni insyaAllah. So untuk taklimat hari ni saya akan lepas ni saya akan bagi link untuk attendance di ruangan komen insyaAllah ataupun dekat Telegram. Okey, jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya selepas ni, boleh type dekat komen tu, nanti saya akan baca dekat komen tu. Apakah pertanyaan daripada pelajar semualah. Okey, insya-Allah kita dah pukul 10.19 dah kan. Okey, jadi kita terus pada kita punya taklimat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So, hari ni kita akan briefing berkenaan dengan taklimat latihan industri untuk yang kali pertama. Lepas ni kita akan buat sekali lagi untuk taklimat yang kedua untuk persiapan awak untuk ke industri lah. Okey, so sekarang ni kita fokus kepada taklimat latihan industri 1.0. Okey, so yang ini adalah awak punya duration untuk civil engineering, iaitu selama 22 minggu start daripada 31 bulan 7 sehingga 30 bulan 12 2022. Okey, iaitu 22 minggu. So ini takwim. Okey, takwim latihan industri. Okey, semester 1 tahun sesi 2022 23. Okey, yang mana kita ada 22 minggu. Minggu pertama awak kena lapor diri dan juga kena update maklumat syarikat di sistem ELI pada minggu pertama dan juga minggu kedua. So minggu kedua saya akan buat latihan penyelia fakulti. Okey, minggu yang ketiga saya akan buat jadual untuk penyeliaan, dan yang minggu kelima, keenam saya akan buat surat lantikan lah. Dia cetak dan edarkan kepada penyelia fakulti. Dan yang paling penting di sini adalah pada minggu ke-17. Pada minggu ke-17, penyelia CEDS akan start menilai pelajar LI di industri. Okey, tapi yang ini saya jangkakan kita akan buat secara online sahaja. Okey, apabila penyelia datang, so dokumen ini penting seperti buku log dan juga laporan ringkas perlulah diupdate sehingga minggu yang terkini, iaitu minggu ke-16. Okey, kalau penyelia awak datang minggu 17, minggu 16 tu daripada minggu 1 hingga minggu 16 awak kena update awak punya buku log dan juga laporan lengkap lah, draft laporan lengkap. Okey. Okey, kemudian pada minggu yang terakhir awak akan tamat latihan industri. Selepas tamat, okey, 1 minggu Okey, 1 minggu selepas tamat, okey, pelajar perlu menghantar dokumen seperti logbook dan juga laporan lengkap kepada penyelia fakulti. Sekiranya gagal dalam masa itu, maka dikira gagal. Okey. Sebab subjek LI ini dia adalah hadir lulus dan juga hadir gagal. Okey.
So kita tengok pecahan pecahan markah untuk latihan industri iaitu 70 peratus. Okey, 70% untuk SV industri, manakala 30% adalah untuk SV fakulti. Okay, so apa yang dinilai oleh SV industri iaitu 20% berkenaan dengan problem analysis skill, 20% berkenaan dengan communication skill, sama ada secara verbal ataupun secara bertulis. Okay. Kemudian 5% environment and sustainability, 10% teamwork skill dan 15% adalah etik dan juga professionalism. Dan berkenaan dan juga untuk SV fakulti 30 markah iaitu final report 20 markah, logbook 5 markah dan 5% adalah untuk presentation. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, untuk subjek latihan industri iaitu hadir lulus ataupun hadir gagal saja. Sekiranya tidak memenuhi syarat, so awak akan gagal. Okey. Okey, so siapa yang tak boleh masuk dekat Zoom, so boleh tengok dekat live kot. Dekat live ada 44 pelajar. So tak apa. So yang mana yang ni kita ni lah. Okey, sekarang ni awak kena, saya nak awak tumpukan dekat sini, okey. Penempatan melalui ELI sistem. Yang ni yang penting. Sekarang ni apa yang awak perlu buat sebelum LI adalah mencari tempat LI. Okey, ini yang penting So kita tengok kat sini step. Okey, step permohonan tempat LI. Step permohonan tempat LI So awak kena fahamkan betul-betul yang ini. Okey. So lebih kurang ada 10 step yang saya senaraikan kat sini. So yang pertama sekali adalah register ELI. So dekat sini saya semak dekat sistem seramai 191 pelajar telah pun mendaftar sistem ELI. Okey, sistem ELI ini sangat penting. Bagi yang belum daftar, saya harap awak boleh daftar dengan segera. Sebab sistem ini, dia sebenarnya selain daripada untuk tujuan permohonan tempat LI, dia juga adalah untuk register subjek LI. Okey, yang mana subjek LI ini, dia tidak sama dengan subjek lain. Subjek lain awak register, awak yang dekat SMAP kan. So yang ini tidak. Dia akan register secara automatik dengan syarat pelajar mendaftar ELI dan tidak berhutang. Jadi kalau tak hutang baru dia akan automatik daftar lah. Mana sebelum awak nak pergi ke LI tu perlulah clear dululah hutang tu, barulah dia akan register subjek tu. Kalau tak register subjek, maknanya awak tak layak lah untuk menjalani latihan industri pada semester 1 nanti. Okay, ini yang pertama. Yang kedua adalah start mencarilah. Apabila dah daftar tu dah boleh cari dah. Dah boleh cari syarikat yang mana maksimum 3 syarikat. Maksimum 3 syarikat awak perlu carilah. Sebab apa maksimum ni? Sebab dekat dalam sistem tu dia hanya boleh isi 3 syarikat saja. Okay, dia hanya boleh isi 3 syarikat sahaja Okey. Okay, so saya tengok participant ada 38 ni. Okey, so tak apa. Okey, so okey. Step yang kedua dah boleh cari syarikat dah boleh cari syarikat latihan industri iaitu berkaitan dengan civil engineering. Jangan awak cari syarikat yang buat roti dan sebagainya, tidak ada kaitan dengan civil engineering sebab awak belajar civil engineering. So kena cari syarikat yang berkaitan dengan civil engineering. Seperti apa? Seperti consultant, seperti kontraktor, kontraktor jalan ke, kontraktor rumah ke, kontraktor apa-apalah kan. Kontraktor berkaitan dengan civil engineering. Okey. Ataupun syarikat ukur, tak ada masalah. Syarikat untuk ukur pun boleh masuk. Dia ada juga kaitan dengan civil engineering. Okey, apabila awak dah cari, dah kontak syarikat tersebut, so macam mana untuk kita mohon kepada syarikat tersebut? Syarikat tu kata ada kosong, so kita nak mohon. Macam nak mohon? Okey, kebiasaannya untuk kita mohon, kita pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga iaitu daftar syarikat di ELI sistem.
Yang mana awak dah ada cari 3 syarikat tu, 3 syarikat itu awak perlu daftar di sistem ELI. Okey, seperti mana yang saya bagi video tu. Okey. Daftar syarikat di sistem ELI bagi tujuan generate dokumen permohonan seperti resume pelajar, surat rasmi permohonan, reply form sheet dan juga surat insurans. Jika perlu surat insurans ni dia tidak boleh generate melalui ELI, tapi kalau ada setengah syarikat dia minta surat insurans tu, apabila mana ada yang minta, awak kena contact saya lah. Saya akan cuba usahakan untuk dapatkan surat insurans. Cuma dekat sistem ELI ni dia boleh generate resume pelajar. Resume pelajar saya akan tunjukkan. Okay, resume pelajar. So ini adalah contoh resume pelajar yang di-generate oleh sistem ELI. Cuma pelajar perlu update particulars ataupun detail pelajar saja. Apabila awak update, so awak boleh generate CV ataupun resume ni. Okay. Alright. Okay, ini 3 dokumen penting lah. Kemudian surat rasmi permohonan. Okay, surat rasmi permohonan daripada sistem ELI. Okay, nampak dia ada logo UTSM ni. Yang ni awak boleh generate terus daripada sistem ELI. So, dia ada, nanti awak isi, nanti dia akan keluarlah nama awak dan juga duration, awak punya fakulti dan juga program. Okay. So, dan surat ni dia bagi tempoh dalam sebulan sajalah. Dia valid dalam sebulan. Okay, untuk bagi peluang kepada syarikat untuk reply. Sama ada terima ataupun tidak terima. So, ini adalah surat permohonan. Okay, kemudian dokumen yang ketiga adalah reply form. Reply form sheet. Okay, reply form ni, yang ini awak attachkan sekali lah. Ada 3 benda tadi. Yang pertama tadi resume, yang kedua surat permohonan, dan yang ketiga adalah reply form. Yang mana reply form ini akan digunakan oleh syarikat untuk memaklumkan sama ada dia terima ataupun tidak terima. Okay, agree ataupun not agree. Okay. So kat sini nanti dia akan tulislah particulars berkenaan dengan sama ada tempat disediakan ke, transport disediakan ke, ataupun makanan ke, ataupun allowance. Okay. Okay, untuk mencari syarikat LI ni, jangan kita harapkan allowance lah. Yang penting kita dapat tempat untuk kita belajar. Okay, jangan memilih lah kalau tak ada allowance. Kita tak nak. Jadi benda ni yang paling penting sekali adalah kita dapat menjalani latihan industri di syarikat tersebut lah. Okey, so jangan memilih lah. Kalau dapat allowance tu kira bonus lah. Okey, so 3 dokumen penting ini perlu dimasukkan ke dalam surat dan post kepada syarikat. Maknanya kita masuk kepada step yang keempat, hantar dokumen permohonan LI tadi. So kita ada 3 dokumen tadi, resume, surat rasmi permohonan, reply form sheet. Okey, 3 benda tu sama ada awak serah tangan, ataupun awak post, ataupun awak fax, ataupun email. Bergantung kepada syarikat tersebut. Dia macam mana? Dia selesa macam mana? Kita kena tanya untuk serahkan dokumen permohonan tersebut. Apabila kita dah serah, kita kena tunggulah. Kita kena tunggulah dia buat penilaian. Kita buat penilaian. Ada setengah syarikat dia akan panggil untuk interview. Okay, dia akan panggil untuk interview. So awak kena attend lah interview tu. Okay, tapi tak semualah. Ada setengah syarikat yang besar dia akan interview pelajar sebab ramai sangat yang nak mohon kat situ. Jadi dia akan buat interview. Jadi awak kena tunggu keputusan. Okay, tunggu keputusan dan juga follow up keputusan penempatan LI tadi. Follow up dengan siapa? Follow up dengan syarikat tersebut. Okay, jika tiada keputusan daripada syarikat lebih daripada 1 bulan bermakna permohonan gagal. Okay, pelajar perlu pastikan dengan cara kontak. Dengan cara awak kontak lah syarikat tu dan confirmkan keputusan. Okay, ada setengah syarikat dia terlepas pandang. Awak dah hantar dah sampai tapi dia tak check pun dokumen tu. Jadi kalau boleh mungkin dalam 2 minggu ataupun 3 minggu tu dah cubalah tanya kan keputusan. Okay. Okay, jika kesemua permohonan gagal, jika kesemua, sebab kita ada 3 kan. Kita ada 3 kota saja yang boleh isi dekat dalam sistem ELI. Jika semua ketiga-tiga syarikat yang awak isi itu gagal, maksudnya syarikat tu tak terima awak. Apa perlu buat? Kita dah tak boleh isi lagi kan? Apa perlu buat? Awak kena mohon kota baru.
Okay, mohon kepada PKKA iaitu Pusat Kecemerlangan Kerjaya dan Alumni, UTHM. Okay, awak kena dengan cara awak email kepada li@lis.uthm.edu.my. Okay, apabila awak email kepada ni, yang menjawabnya adalah staff UTHM. Jadi kena email secara profesional. Okey, begitu juga dengan awak nak email dekat industri. Kena email secara profesional, kena tulis penuh, tak boleh tulisan singkat. Kena cakap itulah maklumat yang penting mesti ada di dalam email tu. Okey, yang ini awak tulislah kan, awak ceritalah, katalah ketiga-tiga syarikat yang awak mohon tu, kenalah ada mukadimah dulu kan, assalamualaikum ada semua. Awak cakaplah 3 syarikat sebelum ni telah tak terima kan, tak terima, awak buatlah ayat tu sikit kan, telah menolak, so mohon untuk buka kota baru untuk syarikat yang lain lah, macam tu. Okay, so awak kena tulis email dan email kepada, so dia akan buka lah. Kebiasaannya dia akan buka satu sahaja kota. Dia akan buka satu kota sahaja. Jadi apabila awak dah buka satu kota ni, awak kena pastikan syarikat yang keempat ini memang akan terima awak lah. Cubalah kontak dia macam mana kan dulu kan. Kontak dulu, tanya dulu macam mana. Dia kata insyaAllah okey tu, awak isi lagi sekali. Isi, buat macam tadi lah. Awak kena pergi pada step yang nombor berapa? Step nombor 3 balik. Apabila PKK dah buka kota, awak dah boleh masukkan syarikat yang keempat. Okay, masuk ke keempat, hantar dokumen, tunggu lagi. Okey. Kalau dapat, kalau tak dapat juga, kena email lagi kepada LI ni. Tapi biasanya susah sikit nak layan yang kelima tu. Tapi kalau terpaksa, kalau yang tak pun, awak kontak saya dululah. Macam mana? Okey. So insyaAllah, so kita bagi dulu 3 syarikat tu, awak mohon. Setakat ni okey tak? Sampai 5 step ni. Okey, kemudian kita pergi kepada step yang ke-6 Okey, step ke-6, maklum penolakan syarikat lain. Okey, ni contoh dia. Sekiranya ketiga-tiga syarikat yang dipohon diterima. Maksudnya 3 awak hantar, 3 dia terima, dia accept. Jadi apa perlu buat? Awak kena pilih. Daripada 3 tu awak kena pilih satu je syarikat. Kena pilih satu, katakan awak pilih syarikat nombor 1. Nombor 2 dan 3 tu awak kena buat penolakan. Dengan cara buat surat rasmi surat rasmi saya rasa awak dah tahu macam mana nak buat kan. Tulis sendiri, buat surat rasmi dan hantar kepada syarikat tersebut mengatakan awak tidak jadilah untuk LI kan. Tulislah ayat sikit kan. Kerana apa? Kerana awak dah dapat syarikat yang barulah macam tu. Syarikat yang awak sukalah kan. Kena buat ayat sikit lah. Okey, kena maklum lah maksudnya. Dengan cara buat surat rasmi. Kena tulis profesional lah. Okey. Kena fikirlah ayat tu. Macam mana nak buat penolakan surat rasmi dan hantar kepada syarikat. Ataupun awak dah tahu dia punya person in charge tu, awak bolehlah tanya dia. Macam mana? Kan surat tu nak hantar, nak email ke, nak macam mana? Okey. Okey, itu yang penting Kat sini penting penolakan perlu dibuat. Jangan pula awak dah dapat 3 syarikat. Syarikat pertama awak okey, syarikat kedua tu awak buat tak tahu, tak boleh. Tak boleh buat tak tahu, mesti kena tolak. Mesti awak kena buat surat rasmi untuk hantar. Yang mana yang awak tak nak pergi ke situ, awak kena hantar secepat mungkin, kena tolak. Okey, dah buat keputusan. Buat surat penolakan. Okey. Ini sangat penting. Kalau tak, nanti dia akan tutup peluang pelajar lain untuk LI di situ. Dia ingat awak nak LI ke situ, tiba-tiba pada hari pertama, minggu pertama lapor diri awak tak datang. Tak boleh jadi macam tu tak boleh. Okey, so yang ni penting penolakan sekiranya ketiga-tiga syarikat dapat ataupun 2 syarikat dapat. 2 syarikat dapat, 1 kena buat penolakan, 1 tu awak setuju. Okey, yang setuju tu macam mana nak buat? Yang setuju kita pergi pada step yang ke-7. Step yang ke-7 ni macam mana? Kita dah ada syarikat yang kita nak dan syarikat tu pun dah setuju untuk terima kita LI
di situ okey. Okey so okey, jadi kita kena sahkan kita perlu mengesahkan satu tawaran syarikat di sistem ELI. Okey. Macam mana nak sahkan? Pelajar perlu memilih satu syarikat ELI dan sahkan di sistem ELI dengan cara email dokumen seperti surat tawaran LI dan juga reply form ke LI ni. Email ni. li.education.edu.my. Surat tawaran ni biasanya syarikat tu akan email lah kepada awak surat tawaran bahawa awak diterima untuk LI kat situ. So, surat tawaran pun dah okey dah. Ataupun surat tawaran dan juga kalau tak ada surat tawaran, biasanya awak boleh email reply form tu. Kebanyakan dia akan bagi surat tawaran lah. Emailkan surat tawaran dan juga reply form ke LI ni untuk mengesahkan bahawa awak akan LI di situ, di syarikat tersebut. Okey? Ataupun kebiasaannya kalau dia di antara dua lah. Kalau awak cek dekat sistem ni, yang nombor 8 ni, semak sama ada maklumat dikemaskini ataupun tidak. Maksudnya okey, kalau step yang biasa awak email, awak kena semak balik dekat sistem tu. Dia dah update ataupun tak. Dekat sistem tu dia akan update bahawa awak akan LI dekat syarikat nombor 1 tadi. Okay, dia akan tulis kat situ. Okay, bila dia dah update ataupun ELI yang akan updatekan. Okey, jadi ada juga yang sistem tu akan updatekan. Tapi jarang berlaku lah. Tapi awak kena ikutlah step yang saya buat ni. Yang nombor 7 ni awak email je kepada LI ni. So dia akan baca dan dia akan update. Okay, dia akan update. Biasanya dia akan ambil dalam 1 minggu lah. Sebab apa? Sebab ramai yang email. Ramai pelajar satu universiti kan. Banyak fakulti awam, fakulti tekno, diploma yang akan proses kat sini. Staffnya seorang je. Jadi member dia akan ambil masa lama sikit lah untuk updatekan awak punya syarikat yang awak nak LI tu. Okay. So apabila PKKA dah update, barulah awak boleh download surat pengesahan penerimaan dan juga surat identiti. Okay, barulah awak boleh download surat ini. Okay, download surat ini untuk buat apa? Untuk awak hantar kepada syarikat yang awak nak LI tu untuk sebagai pengesahan penerimaan LI di syarikat tersebut. Maknanya kita kena, dia dah hantar surat tawaran, lepas tu kita hantar pula surat penerimaan kepada syarikat tersebut, mengatakan kita betul-betul setuju, confirm kita akan pergi di syarikat tersebut. Jadi syarikat tu akan lega lah, memang dah confirm lah awak akan datang pada tarikh pada minggu pertama tu. Tarikh lapor diri tu lah iaitu 31 bulan 7 2022. Okey. Okey. Okay, nampak kan tu. Boleh faham sampai step dekat 9 ni? Yang 10 selesai lah. Yang 10 permohonan penempatan LI selesai. Alhamdulillah. Okey, dah selesai. Okey. Jadi apabila dah selesai, apa perlu buat? Awak perlu alert lah pada tarikh lapor diri tu, iaitu 31 bulan 7 tu. Jangan lupa pula nak pergi lapor diri. Dan pada minggu pertama dan juga minggu kedua perlu awak kemaskini maklumat syarikat di sistem ELI. Itu saja step permohonan tempat LI. Step permohonan mendapatkan tempat LI. Okey, boleh faham tak ni step 10 step ni? Ini kerja yang awak perlu buat pada semester ini. Perlu make sure setiap pelajar mendapat syarikat untuk LI. Okey, senang je tu. Okey. Dengan dekat sini saya sebenarnya dekat dalam sistem ELI tu dia ada juga senarai syarikat. Di dalam sistem dia dah ada list senarai syarikat di dalam sistem tu. Itu juga dapat membantu pelajar untuk mencari alamat, nombor kontak dan sebagainya dekat situ. Boleh kontak lah. Jangan awak daftar dulu syarikat tu dekat situ. Okey. Cuma awak boleh tengok, ambil nombor telefon dia dan cuba kontak dulu. Okey. Yang mana syarikat yang di dalam sistem ELI itu
dia company dia bercampur. Ada yang company mechanical, ada yang company civil engineering, ada yang company apa nama untuk sains punya. Dia bercampur, dia kena pilih betul-betul yang berkaitan dengan civil engineering. Kat dalam sistem LI tu dia memang ada rekod pelajar kita yang LI di tempat tersebut. Okey, memang dia ada rekod lah. Alright. So dekat situ pun boleh guide pelajar untuk mencari syarikat. Okey. Boleh contact dulu. Alright. So, okey. So kita terus. Okey, yang ni adalah carta alih yang tadi saya dah keluarkan. Daripada carta alih ni saya dah elaborate daripada 10 step tadi. Ini adalah carta alih prosedur. Okey, dah ni dah habis. Okey. So masa dah tinggal sikit. Alright. So yang ni adalah yang saya telah apa nama? Yang 10 step tadi saya dah ringkaskan tadi. Dekat 10 step saya dah terangkan. Yang ni carta alih ni. Okey, so kita pergi kepada tindakan pelajar SB fakulti Okey, tindakan pelajar dan juga SB fakulti. Okey, fasa yang pertama, pelajar perlu hantar pada penyelia fakulti. Okey, ini kita katakanlah kita akan observe secara online lah. Okey, secara online. Jadi dokumen yang perlu pelajar sediakan adalah slide ataupun video presentation. Okey, yang ini nanti saya akan tentukan kemudian sama ada kita buat Google Meet ataupun video saja. Nanti ini saya akan tentukan lah. Kat sini kata boleh pilih sama ada slide campur video atau slide campur Google Meet. So ini saya akan tentukan kemudian. Cuma ini awak sebagai awak punya preparation saja. Yang kedua, logbook. Okey, dikemas kini lengkap dan telah disahkan oleh SB Industri sehingga minggu terakhir. Logbook ni, di dalam logbook tu dia ada tempat yang perlu disahkan oleh SB Industri. Jadi sebelum penyelia fakulti datang, awak perlu sahkan dokumen logbook tu. Mesti dicop. Okay, mesti dicop. Alright. So draft. Okay, draft final report. Okay, draft final report. Alright. Kenapa draft? Sebab ini belum selesai lagi. Sebab kita pergi observe pada minggu ke-17 tadi kan. So kita panggil dia draft. Sebab belum siap lagi. Okay, yang ni pun saya akan bagi dia punya arahan lah nanti dari semasa di Telegram. Okay, markah SB Industri. So saya akan bagi rubrik. So awak kena isi rubrik dan bagi kepada penyelia industri untuk dia menilai awak lah dan bagi markah. Okay. Kemudian survey potensi kerjasama UTSM industri Okay, sekiranya pelajar dekat satu company tu ada 5 pelajar UTSM. Jadi seorang sudah cukup dah isi. Okey. Wakil pelajar sahaja dari setiap organisasi yang sama. Okey. Ini maybe kalau ada 5 orang, seorang je lah kot yang isi. Okey. Kemudian fasa 2 dalam masa seminggu tamat LI, okey. Okey, selepas tamat LI, pelajar perlu hantar logbook dan juga final report. Okey, yang lengkap lah, logbook yang lengkap. Okey, lengkap kesemuanya dengan pengesahan SB Industri. Dengan pengesahan kalau lengkap tapi tak ada pengesahan, kira tak lengkap. Begitu juga dengan final report perlu lengkap dan ada sign daripada inilah SB fakulti. Alright. So okey, yang ni. Jadi yang ini ni biasanya untuk logbook dan juga final report ni saya minta dalam soft copy je. Nanti awak akan submit dekat author. Submit dekat author. Cuma perlu ada pengesahan lah. Okey. Okey. Isi borang. Okey. Tindakan pelajar SB Industri pula. SB Industri Yang ni untuk SB fakulti. So tindakan pelajar SB Industri Pelajar SB Industri. Okay, pertama isi borang penilaian pelajar LI. Okay, borang penilaian maksudnya rubrik lah. Awak isi rubrik, isi awak punya particulars yang saya akan upload dekat author lah. Okey. Kemudian pelajar submit kepada SB Industri dan upload balik ke author. So saya akan bagi rubrik dekat author. So awak isi
dan bagi kepada SB industri. SB industri akan menilai dan akan chop dan awak ambil balik tu, upload ke Outer. Okay, markah ini kena amanah lah kat sini. Jangan pula awak edit markah. Ramai pelajar yang edit. Jadi kita tahu sebab apa? Sebab penyelia industri tu akan tanya balik. Kita akan tanya ataupun saya akan tanya balik, betul ke markah ni? Betul ke budak ni? Ada yang edit. Ada yang edit sebab nak markah tinggi kan, dia edit. Jadi memang gagal lah sebab menipu. So kita terus bagi gagal walaupun dia perform lah. Okey, kena jujur Alright. Okey, isi maklum balas survey industri terhadap prestasi pelajar UTHM. So yang ni saya akan bagilah Google Form nanti. Yang ni bukan link ni lah. Saya akan bagi yang barulah. Survey, isi survey potensi kerjasama industri. So yang ni pun saya akan bagi juga link. Ada 2 link nanti saya akan bagi kepada pelajar. So yang ini, maklumat ini saya akan update semasa ke semasa di Telegram. Alright. Okay, video ataupun slide presentation. Apakah kandungan di dalam video dan juga slide presentation ni? Okey, kandungan dia biasanya ada profil diri pelajar, maklumat syarikat, praktikal aktiviti ataupun tugas pelajar, kena susun ikut mingguan atau susun ikut aktiviti yang sama. Okey, apa yang diperolehi semasa LI, pengetahuan, kemahiran, sahsiah, sikap dan sebagainya. Idea, cadangan penambahbaikan ataupun kesimpulan. Okey, so itu boleh. Biasanya untuk yang slide ni biasanya kita nak tengok apa yang awak belajar lah di industri. Okey, maklumat penting. Okey, ni pun lebih kurang sama juga. Pembentangan LI secara online, insya-Allah kita akan saya rasa 80% kita akan buat secara online lah untuk observation pelajar LI di industri So, okey, jadi syarat dia sebenarnya, presentation perlu dilakukan di industri di hadapan penyelia, PPD dan juga penyelia industri. Ini syarat dia lah sebenarnya yang tu kan. Jadi kita buatlah Google Meet nanti kita invite lah sekali dengan penyelia industri yang macam tu. So yang tu, benda tu tak ada masalah. Yang tu nanti saya akan update semula bagaimana kaedah untuk membentangkan, kaedah pembentangan tadi presentation. Saya akan update semula lah. Yang penting sekarang ni, awak tahu bagaimana untuk mendapatkan syarikat dahulu. Yang ni kita just sebagai untuk bagi pendedahan awal lah. Apa benda yang awak perlu buat nanti. Okey, bahagian penting untuk slide presentation tak adalah profil, skop latihan, jadual perancangan latihan dilakukan, perkara lain yang berkaitan dengan latihan, kesimpulan. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan semasa anda laksanakan latihan industri di dalam slide. So gambar main peranan lah. Kebanyakan SP fakulti dia suka tengok gambar. Dia tengok gambar, dia akan tanyalah. Okey. Okey, logbook e-logbook. Okey, untuk logbook kali ni awak kena update di sistem ELI. Dekat sistem ELI tu dia ada satu button logbook, e-logbook. Yang mana awak perlu update setiap hari. Okey, kalau dulu kita update secara manual, so awak tak ada masalah. Awak boleh maybe minggu pertama tu, hari Khamis tu awak akan update daripada minggu 1 sampai hari Khamis. Tapi yang ini tak. Yang ni sebab dia sistem, jadi awak tak boleh nak undo balik lah. So, yang ini pelajar mesti alert sebab dia pakai sistem. Jadi setiap hari perlu update. Alright. Okey, so itu saja yang ni untuk logbook. So yang lain ni adalah logbook yang manual lah sebenarnya. Okey. Okey, biasanya di dalam logbook dia ada beberapa ni lah kot. Biasanya dia ni lah. Dia ada maklumat latihan industri, perancangan latihan industri, laporan aktiviti mingguan, laporan aktiviti harian. Okey. Okey, laporan akhir LI. So dia boleh buat sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. So seperti mana format thesis lah sebenarnya. Okey. So muka depan saya akan bagi dia punya untuk penyelarasan kepada semua pelajar. Right? Ada lebih kurang 1 minit lagi untuk dekat Zoom. Okey, dokumen serahan selepas LI. Okey, dokumen serahan selepas LI tadilah kan. Logbook, e-logbook kena daripada sistem tadi awak kena print dan dapatkan pengesahan daripada SB. Awak kena kumpulkan daripada minggu 1 sampai minggu akhir. Kumpulkan dan awak kena scan
scan dan hantar dekat author. Okey, begitu juga dengan laporan akhir. Okey, siapkan, fotokopi, hantar dekat author. Rubrik ni amanah daripada awak lah, amanah yang mana penyelia industri akan bagi kepada awak rubrik yang telah dinilai. So, ini amanah so awak kena jangan diubah markah tu, just hantar je ke author. Okey, begitu juga dengan survey pun saya akan bagi. Okey, kalau lewat hantar daripada satu dokumen tersebut lewat daripada lebih daripada 1 minggu, so dia kira ada gagal. Okey, ini perlu patuhi sebab ini syarat. So dah habis, alhamdulillah. So saya buka untuk Q&A session lah. Okey, ada apa nak tanya? Untuk dekat Zoom kita ada 1 minit lagi. Okey, dah tamat. So okey, maybe boleh komen dekat YouTube Okey, komen dekat YouTube ada tak? YouTube kat YouTube. Tak, buka. Okey, so ada soalan? Tidak, tak ada. Okey, boleh tanya soalan? Okey, dekat YouTube pun boleh komen. Okey, so tanya dekat Zoom ni, tanya pakai mic lah terus. Saya nak baca. Kat YouTube ni ada morih tak? Ni tak ada morih Okey, so itulah saya pertama sekali saya minta maaf kot. Taklimat kita agak terganggu lah sebab line kan tak okey. Bukan okey je ni. Okey, ada soalan tak? Duration intern memang 22 minggu ke depend on the syarikat tersebut? Okey, saya jawab dulu untuk soalan Muhammad Daniel. Dia tanya duration. Okay, duration memang 22 minggu. Okey, duration itu adalah ditetapkan oleh universiti ditetapkan oleh universiti. Okey. Ditetapkan oleh universiti iaitu silibus awak memang 22 minggu. Okey. Memang 22 minggu jadi memang tak boleh buat apa lah. Yang itu memang kena ikut prosedur je. Okey. Selamat. Okey. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah daripada
Sazrik, kalau company yang kita nak LI tu tak ada dalam sistem ELI macam mana? Okey, bagus soalan ni. Okey, so boleh dengar ni? Okey, dekat Zoom. Kita dekat Zoom. Okey, so okey, kalau syarikat yang kita nak mohon tu tidak ada di dalam ELI, macam mana nak buat? Okey. Dekat dalam sistem ELI, so saya buka sistem ELI ni. Sistem ELI. Okey, ini sistem ELI tapi saya buka dulu saya punya. Dia ada satu function yang awak boleh daftar syarikat baru seperti panggil Nama username ni. Saya masuk. Okey. Kat sini dia ada permohonan syarikat baru. Awak boleh mohon di sistem ELI tu. Kalau dekat dalam list tak ada, nanti awak pergi dekat permohonan syarikat baru, awak isikan maklumat syarikat yang awak nak LI tu. So saya akan sahkan. So saya akan semak, awak tekan dia apply. So saya akan semak betul tak syarikat ni syarikat yang berkaitan dengan civil engineering. Kalau betul, saya akan sahkan dan awak boleh dan syarikat tu akan masuk dalam senarai di dalam ELI. Okey, faham tak Sazri boleh Okey, kemudian Balkis. Okey, Nurul Balkis, boleh ke kalau saya minta slide ni? Okey, boleh. Nanti saya akan bagi dekat Telegram slide ni, jangan risau. Okey, kemudian Nikai senarai syarikat pilihan akan diberi list ataupun bebas. Okey, senarai syarikat seperti mana yang saya bagi tahu tadi, awak boleh check juga dekat ataupun saya akan bagilah kot senang. Okay, senarai syarikat, saya akan cuba dapatkan senarai syarikat yang semasa lepas punya. Okay, pelajar yang semasa lepas, dia mohon saya akan cuba bagi, saya akan bantu supaya awak boleh contact dahulu. Okay, akan cuba bagikan senarai syarikat yang semasa lepas, yang pelajar senior-senior awak yang LI pada semasa lepas. Jadi maybe awak boleh call syarikat tu. Ataupun awak boleh semak di sistem ELI. Ya, ataupun awak boleh tanya kawan-kawan ayah awak ke ataupun yang bekerja dalam bidang ni kan, boleh tanya. Okey, dia tidak semestinya yang di dalam list ELI saja tak. Yang ini ni sebenarnya database saja. Dia database. Okey. Okay, nanti saya akan cuba bagi senarai syarikat pelajar semasa lepas untuk membantu awak mencari syarikat. Kemudian Kai SVLI akan cari sendiri ataupun sudah ditetapkan. Okey, SVLI maksudnya SV fakulti Kalau SV industri akan ditentukan oleh industri itu sendiri. Yang itu saya tidak terlibat. Tetapi SV fakulti saya yang akan tentukan. Pelajar tak boleh tentukan. Saya yang akan tentukan, katakan Kai ni Cik Hakimi. Kai tak boleh pilih. Kai tak boleh pilih. Saya yang akan tentukan siapa yang akan pergi melawat anda semua. Okey. Tuan, untuk e-logbook memang perlu update setiap hari dan minta cop pengesahan SV industri setiap hari ke tuan? Okey. Untuk logbook ni dekat sistem di dalam ELI, kita perlu update setiap hari. Selepas kita update, dia akan rekod dekat situ. Untuk dapat pengesahan tu, maybe awak boleh print kemudian. Okay, boleh print kemudian. Maybe awak boleh print tinggal hari